Sekarang ni harga Sony ZV-E10 kalau korang nak beli body, tak silap saya dalam 2,600 lebih kurang macam tu. Now 2,600 campur dengan 3,600 dah berapa? Dah dekat 6,000 lebih untuk dapat the same impact of a low light macam Sony ZV-1. Sony ZV-1 saya beli buat apa je? Saya beli lebih kurang full set siap free gift tu semua dalam 3,000 di Shopee. Alright. Aku terlanggar meja dia. Okay. Alright, Assalamualaikum, selamat datang ke Cikgu Ran. Seperti saya Rotan. Baru ni Sony dia ada melancarkan satu produk yang baru. Nama model tersebut adalah Sony ZV-E10. Sony ZV-E10. Naming scheme yang agak pelik lah. Dia sebenarnya menengahkan orang kata apa, image sensor yang dah lama sebenarnya, yang dia guna pakai contohnya macam Sony A6300, A6100, A6400, A6600. Cumanya dia housing kepada orang kata apa, body yang baru, dan dia ada flip screen yang lebih kurang macam Sony ZV-1 saya. Dia ada lebih kurang flip screen yang ke depan macam ni, bukannya yang ke atas. Tak banyak beza. Jujur cakap, bateri pun dia menggunakan bateri yang sama juga pada A6300, in which A6300 ni saya dah pernah buat review yang saya baru buat itu. Dan untuk pengetahuan you guys, Sony ZV-E10 ni dikatakan sebagai orang kata apa, the successor untuk Sony ZV-1 saya ni, Sony ZV-1. Cumanya dia punya difference adalah ZV-E10 dia punya image sensor adalah APS-C, which is lagi besar daripada saya punya ZV-1. Dan yang kedua, dia boleh tukar lens. Saya punya ZV-1 ni kalau korang tengok memang dia boleh fix lens je lah. Tapi saya nak cerita dekat sini kenapa sebenarnya saya bersyukurlah beli Sony ZV-1 dan dibandingkan dengan Sony ZV-E10 dalam konteks saya ni sebagai seorang YouTuber lah. Okay? Pertama sekali saya nak bincang dengan you guys lah. Ini sekadar pendapat peribadi saya. Yang pertama, kita kena question tau, ZV lineup ni ditargetkan untuk siapa? Sony dikeluarkan Sony ZV-1 pada tahun lepas dan dia marketkan sebagai vlogger punya kamera, which is saya rasa quite menepati cita rasa YouTuber jugalah, sebab dia ada fixed lens, dia tak payah tukar lens. Tapi lens dia bukan cikai-cikai bro. Dia punya focal length dia punya sampai daripada wide 24mm sampailah ke 70mm, in which pada saya ianya mencukupi lah, sama ada korang nak buat vlogging ke, lepas tu korang nak main zoom sikit je. Dan yang kedua, dia dah dilengkapi dengan aperture f1.8 dan juga f2.8, in which kalau you guys nak beli contoh Sony ZV-E10, kalau kata apa korang beli yang tak silap saya yang mahal sikit, dia sekali dengan kit lens dalam harga RM3,100, dia bundle sekali dengan lens, kit lens kita panggil. Kit lens tu dia ada 1750 ke 1650 lebih kurang macam tu. Tapi aperture dia bila kita zoom je, dia akan slowly mengecil daripada f3.5 kepada f5.6. Bahasa mudah dia macam ni lah. Kalau korang beli dengan harga yang macam tu, dengan kit lens macam tu, korang akan compromise number one daripada segi low light. Low light sebenarnya in terms of full package, Sony ZV-1 sudah memadai untuk anda, sebab dia punya aperture makin besar, makin dia boleh allow for low light lah capability. So korang tak payah naikkan ISO. Cumanya kalau korang beli Sony ZV-E10, ya saya faham anda boleh upgrade anda punya lens kan, sebab dia pakai E-mount punya lens. Cumanya kalau kita nak compare side by side, kenapa saya lebih suka ZV-E1? Sebab dia cost effective. Saya bagi contoh dalam konteks pemilihan lens contoh kan. Lens apa yang lebih kurang sama dengan apa yang Sony ZV-1 boleh offer kepada anda? Saya dah kata tadi 24mm sehingga 70mm, f1.8 ataupun f2.8. Kalau kita tengok lens yang baru lancar, paling murah lah, saya bagi contoh Tamron 17 hingga 70mm, f2.8, lebih kurang sama lah macam Sony ZV-1. Cuba teka harga dia berapa. Paling murah 3,600 ataupun ada some kedai jual 3,700. Itu lens saja. Okay. Sekarang ni harga Sony ZV-E10 kalau korang nak beli body, tak silap saya dalam 2,600 lebih kurang macam tu. Now 2,600 campur dengan 3,600 dah berapa? Dah dekat 6,000 lebih untuk dapat the same impact of a low light macam Sony ZV-1. Sony ZV-1 saya beli buat apa je? Saya beli lebih kurang full set siap free gift tu semua dalam 3,000 di Shopee. Maksudnya kalau korang sekadar nak buat video YouTube macam saya cakap depan-depan macam ni, tak gerak mana sangat apa semua, low light pun macam ni, saya pun ada lighting tambahan tu semua, saya rasa Sony ZV-1 sudah pun mencukupi untuk anda sebagai YouTuber. Saya sendiri pun dah pernah buat review berkenaan dengan Sony ZV-1 ni pada tahun lepas. Saya lekatkan lah saya punya video review dekat dalam ruangan description kalau korang nak tengok.
marilah pergi kepada segmen di mana saya memuji kepada Sony ZV-E10. Ya, walaupun dia menggunakan image sensor yang agak lama daripada tahun, tak silap saya 2015, 2016 lebih kurang macam tu, tapi dia punya harga jualan, ya, saya akui sangat-sangat murah. Paling murah korang boleh dapat 2,600 body saja. Kalau campur dengan kit lens 3,100, which is memadai lah. Sebab kalau kita tengok model macam A6100, A6400, tu semua model paling-paling busuk pun full set saya rasa dalam 3,800, 3,900, 4,000 lebih kurang macam tu lah. Dalam keadaan dia punya flip screen ke atas, which is pada saya tak praktikal. Dia kalau kau nak buat YouTube ni ataupun kau nak buat vlog ke apa-apa, ni flip screen yang ke sini memang wajib, percaya cakap saya. Okay, itu number one lah. Kenapa kalau macam korang berminat dengan Sony ZV-E10, anda kena dapatkan ZV-E10 adalah disebabkan flip screen tadi. Okay, dan yang kedua daripada segi body lah. Body dia dah makin mengecil. Dia lagi kecil daripada A6300. Dia dah lebih kurang sama macam Sony model yang lama tu apa, Nex 3, Nex 5 macam tu. Tapi dia punya sensor APS-C dan mengekalkan capability untuk shoot 4K. Alright, so ianya sangat-sangat berpatutan sekiranya anda sudah lama lah mengintai untuk beli model misal kata A6400 kan. Korang tak payah beli dah A6400, korang terus skip beli Sony ZV-E10 dan korang boleh sama ada dapatkan kit lens tadi ataupun korang boleh dapatkan lens-lens yang third party lah, contoh daripada Sigma ataupun Tamron. Pada saya ianya lagi cost efektif, plus korang akan dapat lah extra benefit macam adalah mode-mode macam apa, USB-C direct streaming, so korang tak payah pakai capture card dan sebagainya. Dan saya rasa ZV-E10 ni dia akan menggantikan semua line up A6100, A6300, A6400. Cumanya A6600 sahaja saya rasa itu terpulang pada anda lah. Sebab A6600 dia ada in-body image stabilization, which is Sony ZV-E10 pada saya sangat murah untuk anda yang memang nak APS-C camera ni, mirrorless ni. Lepas tu korang belilah lens-lens yang ada bantuan orang kata apa, stabilization ni. Contoh macam Tamron ada bantuan dia, some Sony model pun dia ada bantuan image stabilization dalam lens tersebut, bukan dalam body. Panjang pula saya cerita kan. In conclusion, nak dibandingkan dengan Sony ZV-1 yang saya pegang sekarang ni dengan Sony ZV-E10, kalau saya, jujur saya cakap, lebih baik anda ambil Sony ZV-1. Anda boleh macam, okay, tekan butang on, kamera dah ada. Ni kalau korang nak zoom, saya akan main kat sini, saya zoom. Lepas tu ada audio jack pun dah okey, dan anda boleh shoot dan anda terus boleh edit, keluarkan SD card anda dan transfer dan anda boleh edit. So anda tak payah fikir pasal nak lens tentulah, nak kejap nak lens 30, kejap nak lens 85 dan sebagainya. Anda tak perlu fikirkan, sebab pada saya ZV-1 ini sudah melengkapi daripada segi feature untuk buat simple video YouTube macam apa yang saya buat sekarang dalam channel Cikgu Uluan. Ini lepas kelancaran Sony ZV-E10 ni pun saya rasa mesti ada turun harga kan. Entah lepas Sony ZV-E10 launch, mungkin dia dah turun harga RM200, so saya beli RM3,000 kan, saya bagi tahu tadi. Mungkin lepas Sony ZV-E10 terus harga RM2,800, RM2,700. So that's where orang akan pening lah nak pilih mana. Tapi kalau daripada saya jamin anda beli Sony ZV-1, anda memang takkan menyesal sekiranya anda buat video YouTube macam saya. Itu saja kot daripada saya. Apa lagi guys nak tahu berkenaan dengan video editing ke video shooting tu semua, korang boleh roger dalam ruangan komen di bawah supaya saya boleh buat video upon request you guys. Itu saja daripada saya Cikgu Uluan. Sampai jumpa, saya Utan.